kasih yang live, terima kasih yang subscribe, terima kasih yang share, terima kasih yang hashtag VPN Koyak tuan-tuan. VPN Koyak. Kita ada program sebenarnya beberapa hari ni. Itu saya tak boleh nak live sangat. Saya ada program saya. Lepas ni pun ada lagi nak jumpa orang pula lepas ni. Kira habis pukul 11 lebih tu lah. Ada orang nak jumpa. So kita kena jumpa. So kita sentiasa dalam on the go. Jadi kita sentiasa nak gerak sana sini jumpa sebagainya untuk kita kita nak buat kerja kita sebagainya kan. So insyaAllah malam ni kita bercerita tentang pembangkang nak tembak PMX sekali sendiri koyak dan histeria. Jawapan PMX mengenai harga minyak turun dan kes Zahid tu sebenarnya amat jelas. Dah dijawab dah. Tapi pembangkang tetap takkan puas hati. Kemudian saya nak cerita sikit tentang bagaimana YB Menteri Fadlina pergi sekolahkan Syed Saddiq. Kononnya orang yang paling hebat berdebat lah. Dia berdebat dekat sekolah boleh lah baik. Dia berdebat kat sekolah boleh lah. Tapi berdebat dekat parlimen ni berbeza. Dia bukan macam kita. Saya sendiri berdebat dengan YB Adun GPS tahun 2019 ni. Live depan orang ramai ni. Kan debat sekolah tak sama kan. Debat sekolah tu tak sama. Kau ingat kau orang kata yang terbaik lah apalah, kau terhebat lah. Tak ada. Tidak ada kan. Ada yang kata boleh ke Heret Razijidin ke Mahkamah Syariah kerana menuduh liwat? Tak boleh sebab dalam parlimen. Sebab dia dalam parlimen tak boleh. So apa dinyatakan dalam parlimen tu dia dalam kok. Tapi dia boleh diambil tindakan tata tertib mengikut tata cara parlimen lah. Mengikut tata ataupun tindakan tata tertib di dalam parlimen tersebut. Terima kasih Terima kasih. Baik. Tanpa melengah masa rasanya kita start dulu yang pertama sekali ni. Azmin dilantik Ketua Pembangkang Selangor, Lau jadi Speaker. Ahli Dewan Undangan Negeri Hairul Kalam Muhammad Azmin dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Lau Weng San. Diharapkan Ketua Pembangkang telah dilantik dan disetujui dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Tahniah diucapkan. Lau yang juga bekas Adun Banting mengesahkan bahawa dia menerima surat pencalonan bekas Menteri Besar itu daripada Perikatan Nasional. Jawatan Ketua Pembangkang sebelum ini dipegang oleh Adun Sungai Tawar dari BN Rizam Ismail. Bagaimanapun BN dan Pakatan Tawar bergabung. Lau hari ini dipilih sebagai speaker setelah mendapat 34 undi. Dia mengalahkan timbalan Pesuruhjaya 3 PAS Selangor Muhammad Fuad Muhammad Saleh yang menerima 22 undi. Setiausaha Dun Selangor Gayatri Parasena memaklumkan undi sulit pada mesyuarat pertama penggal dijalankan berikut terdapat dua calon speaker yang dikemukakan. Sementara itu Muhammad Khamaruddin dipilih sebagai timbalan speaker Dun setelah mendapat 34 undi mengalahkan Adun Sungai Ramal Muhammad Syafiq Ingah menerima 22 undi. Lalu kemudian mengisytiharkan Muhammad Khamaruddin dan juga Adun Bukit Antarabangsa dipilih sebagai timbalan Speaker Dun Selangor setelah undi sulit dilakukan. Berikutan dua calon untuk jawatan itu dikemukakan. Pada persidangan itu juga 56 Dun mengangkat sumpah dan menandatangani surat sumpah didahului Menteri Besar. Baik. Ada yang persoalkan itu Daripada segi Selangor itu sendiri, kalau kita lihat kenapa lambat dan sebagainya, macam saya sebut dari tempoh hari bahawa Sultan Selangor gering. Itu antara sebab kenapa lambat. So sekarang ni kenapa perlu ada undian? Kenapa PAS pula hantar wakil? Kenapa PAS pula hantar calon untuk jadi speaker? Untuk jadi speaker ni sesiapa boleh hantar calon. Kalau sekiranya lebih daripada 2 calon, maka undian hendaklah dilakukan. Kalau ikut perlembagaan dan peraturan mesyuarat maka undian dah dilakukan. So undian dilakukan. So kita tengok dua speaker tu, Lau dan juga Kamri Adun Bukit Antarabangsa telah dilantik masing-masing menjadi speaker dan juga timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Baik, yang menariknya saya bukan nak bahas itu. Yang menariknya saya tak nak bahaskan tentang Azmin sebagai Ketua Pembangkang ni tuan-tuan. Dia pernah duduk di situ sebagai Menteri Besar yang tidak diredai sebenarnya. Yang tidak diredai. Kenapa tidak diredai? Sebenarnya langkah kajang itu bukan untuk Azmin. Langkah kajang itu untuk Anwar Ibrahim dan juga Wan Azizah pada waktu itu. Kita pun tahu ceritanya lah. Saya tak nak cerita panjang-panjang mengenai tersebut. So akhirnya dia sailang. Dia dilantik jadi Menteri Besar. Tak apa. Kita jalan je kan. Yang penting bila kita jalan tu, sebab kita nak negeri kita ni jalan. Negeri Selangor ni jalan kita kata. Pemerintahan dia berjalan. So malah nak panjang-panjang cerita, dia jadi Menteri Besar pada waktu itu. Akhirnya berlaku pengkhianatan, kita pun tahu. Sekarang ini ditakdirkan dia telah menjadi Ketua Pembangkang di negeri Selangor itu sendiri. Hasil yang dia lakukan sebelum ini, dia jadi Menteri Besar, sekarang ini dia jadi Ketua Pembangkang.
Kita tengok level dia macam ni tuan-tuan. Cita-cita Azmi ni tinggi. Siapa yang tak tahu, Azmi ni dia dulu sebenarnya cita-citanya adalah untuk nak menjadi bukan setakat Menteri Besar, Perdana Menteri Malaysia. The reason kenapa dia khianat pada tahun 2020, dia setuju untuk khianat pada tahun 2020, tidak lain tidak bukan adalah untuk nak jadi perdana, paling kurang timbalan, lepas tu dia akan jadi Perdana Menteri. Itu antara sebab kenapa dia entice, dia menggoda ramai orang-orang PKR pada waktu itu, Parti Keadilan. Dia kata, aku akan jadi timbalan Perdana Menteri, aku akan jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas ini kau tengok, aku akan jadi timbalan Perdana Menteri, selepas itu jadi Perdana Menteri, maka ikutlah aku masuk ke dalam parti yang kita khianati PKR ni, kita bentuk kerajaan, kita akan jadi Perdana Menteri. Dia daripada no one, nobody, siapa yang tak tahu, Azmi ni dulu pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, kalau tak silap saya, dia hanyalah seorang setiausaha sulit. Pegawai biasa je. Pada masa tu umur dia dalam 20-an, maybe late 20s lah, late 20s. Lepas berlaku reformasi, dia pun ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dia kat belakang. Dia kata dia pernah kena tangkap ISA. Dia tak pernah kena tangkap ISA, dia tak pernah. Dia tak pernah melalui peristiwa tersebut. Orang berkempen pun muka dia tak ada kat situ. Tetapi bila bab merebut jawatan, bila bab nak jadi jawatan yang tinggi, dia antara orang yang ke depan. Bila menang 2018, dia antara orang yang mula-mula dilantik sebagai Menteri Besar. Kemudian dia tengok geng-geng lain semua dah jadi Menteri Kabinet. Dia terus pergi jumpa Mahathir dan dia letakkan nama dia. Akhirnya dia dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Dia tak nak ke belakang tuan-tuan. Dia akan sentiasa nak jadi orang yang ke depan dan sentiasa nak naik dan naik dan naik dan naik. So akhirnya apa yang berlaku? Kita tahu kerajaan tumbang. Selepas itu dijatuhkan kerajaan. Walaupun dia jadi Menteri Ekonomi, akhirnya dia tidak memiliki apa-apa. Daripada seorang yang Menteri Besar, nothing from Menteri Besar naik kepada Menteri Ekonomi, hampir menjadi timbalan Perdana Menteri. Nama dia antara yang dicadangkan sebenarnya. Tetapi pada masa itu Barisan Nasional tak setuju. Dia mestilah timbalan itu datang daripada sama ada PAS ataupun UMNO pada waktu itu, gabungan dengan Bersatu pada waktu itu. Takkanlah Perdana Menteri bersatu, timbalan juga bersatu. Sebab itulah kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa Muhyiddin Yassin tak nak pada waktu itu lantik timbalan Perdana Menteri. Sehinggalah akhir sekali barulah dia lantik siapa? Ismail Sabri. Awal-awal tu dia tak lantik sebenarnya timbalan Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan ingat lah. Sebab berlaku pertikaian di antara Azmin yang nak jawatan timbalan Perdana Menteri, kemudian UMNO pun nak pada waktu itu, PAS pun nak pada waktu itu. Dan berlaku kemelut yang kita tahulah, yang berlaku kemelut dan sebagainya. But point is, dia dah berada di satu kedudukan yang tinggi. Tetapi dia berada dalam kedudukan itu, dia berada dalam keadaan pengkhianatan. Dia mengkhianati sewaktu jadi Menteri Besar. Dia khianat. Sewaktu dia jadi naik ke atas jadi Menteri Kabinet dalam kerajaan Mahathir, pun dia khianat. Dia letak nama lain. Saya ingat lagi masa tu. Masa dia naik dan jatuh kerajaan, jadi Menteri Ekonomi sekali lagi, pun atas sebab dia khianat. Kan, atas sebab dia khianat, dia bukan Menteri Ekonomi, dia tukar jawatan pada masa itu. Khianat. Selepas itu, lepas dia khianat, dia masuk bertanding, dia kalah. Dia bertanding, dia okey, dia menang. Akhirnya, Tuhan letak dia dekat situ sebagai ketua pembangkang. Ini simbol. Simbol apa tuan-tuan? Tengoklah ketua pembangkang Selangor, itulah simbol kepada pengkhianatan. Tuan-tuan tengok muka dia hari-hari nanti, dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, simbol kepada pengkhianatan. Kan? Orang Hulu Kelang yang undi dia, hadaplah. Tapi itulah dia simbol kepada pengkhianatan. Muka itu yang akan menjadi simbol kepada pengkhianatan. Jadi kita kena faham benda ini yang akan, kalau kita tak bendung daripada awal, sebagaimana yang saya perjuangkan dahulu, kita perjuangkan lama benda ni, menentang pengkhianat dan pengkhianatan ni, kita telah berjuang lama. Kita telah cuba untuk nak menghalang pengkhianat-pengkhianat ni daripada nak merosakkan reformasi kita. Nah, pembangkang baru-baru ni dia buat demo lah. Dia kata reformati dia kata. Betul lah reformati, sebab dia orang yang bawa reformati. Dia orang tak pernah kenal apa itu reformasi. Dia tak pernah tahu pun apa itu reformasi. Yang berada di dalam PAS yang memahami reformasi itu semua dah keluar dah. Dan menyertai amanah atau bersama dengan Pakatan Harapan. Yang berada di dalam PAS sekarang ini, dia orang tak faham apa itu reformasi. Dia orang tak bersama dengan dia bersama dengan arwah Tuan Guru Ni Aziz, bersama dengan arwah Tuan Guru Fadil Noor. Dia orang bersama.
tetapi diorang tak melalui dan memahami reformasi yang dimaksudkan. Reformasi yang kita nak masukkan satu reform, satu pembaikan. Apa dia? Asas dia macam ni. Hari ini kena lebih baik daripada semalam. Esok kena lebih baik daripada hari ini. Itu reformasi. Dia bukan revolusi. Sebab itu bila geng-geng sosialis di dalam Malaysia kini kan, antaranya Benz Ali lah, saya sebut nama dia. Dia ni geng-geng sosialis. Mereka memikirkan tentang revolusi. Kan dia memikirkan tentang revolusi sebagaimana yang dilakukan oleh apa orang kata komunis kepada SARS di Rusia pada waktu itu, di mana satu keluarga SARS dibunuh dan sebagainya. Itu revolusi. Kita bercakap tentang soal reformasi. Kita nak cakap macam mana, cakaplah. Tetapi reformasi ini adalah proses di mana kita kena mencabut satu persatu akar kerosakan itu daripada akarnya. Kita bukan setakat kita nak menebang atas dia, tapi akhirnya kerosakan itu tetap ada. Dan kita mula dengan apa yang kita lakukan sendiri. Kan jawapan Azalina sangat cemerlang, saya boleh katakan. Bagaimana Azalina sendiri mengatakan bahawa itu semua terpulang kepada budi bicara. Ini K. Zahid lah. K. Zahid. Kan? Azalina bercakap tentang budi bicara. Dalam perlembagaan, ada dua sahaja entiti yang ada perkataan budi bicara menurut Azalina. Yang satu, yang di Pertuan Agong. Ada lebih kurang 4 atau 5 artikel di dalam perlembagaan menyebut budi bicara yang di Pertuan Agong. Dalam bahasa Inggeris, budi bicara ni discretion. Discretion, budi bicara. Meaning to say, atas budi bicara terpulang. Mereka nak bagaimana-bagaimana, selagi dalam kerangka itu dibenarkan, mereka boleh melakukan. Entiti kedua yang ada perkataan budi bicara, perkara 145 perlembagaan, adalah Peguam Negara. So, Peguam Negara mempunyai budi bicara ke atas, sama ada nak menggugurkan, sama ada nak mendakwa, sama ada nak meneruskan, sama ada nak mengubah. Itu budi bicara. Dan saya belajar undang-undang dulu. Bila kita menyebut soal budi bicara Peguam Negara, dia punya kuasa tu sangat luas. Peguam Negara ni boleh lihat antara orang yang mempunyai kuasa yang very wide, sangat luas di dalam negara. Di samping Perdana Menteri dan juga yang di Pertuan Agong. So, menyentuh tentang itu, berita mengenai Bung Mokhtar, pendakwaan fail rayuan terhadap pembebasan Bung Mokhtar dan isteri. Pihak pendakwa telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan ahli parlimen kini bertangan Datuk Seri Bung Mokhtar dan isterinya Datin Seri Zizi Izzati atas 3 pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta, membabitkan pelaburan 150 juta dalam unit amarah Public Mutual Fund. Peguam Teh Sikun yang mewakili Zizi semasa dihubungi bernama mengisahkan perkara. Ya, kami telah dimaklumkan pihak pendakwa memfailkan notis rayuan. Pada 7 September, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Bung dan Zizi setelah membenarkan permohonan. Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid yang membuat keputusan berkata adalah sesuatu yang tidak wajar melaksanakan kuasa penyemakan di bawah Seksyen 323 Kanun Jenayah dalam kes itu. Pada 2 September lalu, Mahkamah Tinggi Bung Mokhtar dan Zizi Izzat membela diri atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah. Ini mendorong mereka memfailkan permohonan semakan. Maksudnya ada prima facie lah. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka tanpa mendengar merit permohonan setelah membenarkan bahagian awal pendakwaan terhadap permohonan berkenaan. Pasangan itu kemudian memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan mereka berjaya dalam rayuan dan Mahkamah menghantar semula permohonan semakan kepada Mahkamah Tinggi untuk merit permohonan didengar. Pada 2019, Bung Mokhtar didakwa menerima rasuah 2.2 juta dan 262,000 sebagai dorongan. Beliau didakwa menerima suapan daripada ejen pelaburan melalui Zizi Izzat di Public Bank Cawangan Taman Melawati. Okey. Okey. Ya, so cerita dia macam mana? Kisah dia macam mana? Dia macam ni. Kes ini didakwa atau dibicarakan di Mahkamah Session. Okey, kita kena faham struktur Mahkamah Malaysia dahulu. Dia ada Mahkamah Magistrate yang paling rendah, Session yang kedua, Mahkamah Tinggi yang ketiga, Mahkamah Rayuan yang keempat dan paling tinggi sekali Mahkamah Persekutuan. Okey. So kita tengok dekat mana perbicaraan ini bermula. So kes ini bermula dekat Mahkamah Session. Jadi di dalam perlembagaan kita dijamin 2 kali rayuan. So dia bila Mahkamah Session
perbicaraan berlaku, rayuan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. So habis kat Mahkamah Rayuan. Kalau berlaku dekat Mahkamah Tinggi, maka rayuan Mahkamah Session dan Mahkamah Persekutuan. Itu last. So kes ini berlaku dekat Mahkamah Session. Pada waktu itu, bila berlaku dekat Mahkamah Session memutuskan bahawa ada prima facie dan hendaklah dipanggil membela diri. So pada masa itu, Bong Mohtar dan juga isterinya tidak puas hati, jadi mereka merayu kepada keputusan prima facie itu di dalam Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi tak tengok, di atas bantahan awal dia tolak. Kemudian dia merayu ke Mahkamah Rayuan, rayuan dia terakhir, diterima oleh Mahkamah Rayuan mengatakan ada merit kepada bantahan mereka terhadap prima facie. Maka dihantar balik, kemudian dia dapati bahawa sememangnya tidak ada prima facie kerana saksi utama itu diragukan. Ada dua saksi utama yang dikatakan memberi rasuah itu diragukan, perbicaraan pertuduhan mereka. Akhirnya, bila jatuh, maka disebabkan tidak ada prima facie, maka kes itu dilepas dan dibebaskan. Okey, habis kat situ, akhirnya pendakwa raya membuat rayuan ke atas Mahkamah Tinggi. So ini adalah proses yang kita kena faham berlaku. So proses ini berlaku, ya. Adakah ini dipengaruhi oleh keputusan Perdana Menteri? Tidak. Mahkamah menentukan, dia naik ke atas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi tolak ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan menentukan balik kepada Mahkamah Session, Mahkamah Session menentukan tidak ada kes di dalam perkara tersebut, tidak ada rayuan, tidak ada prima facie dalam perkara tersebut. Akhirnya kes itu digugurkan. Bukan Mahkamah Session, tapi Mahkamah Rayuan mengatakan tidak ada prima facie, maka kes itu digugurkan dan dirayu semula oleh oleh pendakwa raya dalam kes ini. So rayuan itu berlaku, proses itu berlaku. Jadi kalau kita nak menuduh benda itu tidak benar, tidak boleh, ini adalah campur tangan sebagainya, dia melalui proses-proses mahkamah. Jadi kalau ini dikatakan campur tangan, ini dikatakan tidak benar, ini dikatakan tidak betul. So bagaimana pula dengan kes Muhyiddin Yassin? Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Itu saya pelik tu. Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Kalau dikatakan kes Zahid itu sebagai campur tangan Perdana Menteri, yang menggugurkan kes itu bukannya Peguam Negara sekarang. Perdana Menteri sebut tadi, Anwar Ibrahim sebut di dalam Parlimen, yang membuat keputusan untuk menggugurkan kes tersebut adalah Idris Harun, iaitu Peguam Negara sebelum ini. Peguam Negara Tan Sri Idris Harun dan juga merupakan Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Beliau yang melantik dan beliau yang mengambil keputusan untuk menggugurkan. Nah, adakah itu ada foul play kat situ? Kalau dia kata tak, mungkin itu atas desakan, mungkin itu desakan Muhyiddin Yassin. Sebab nak, orang kata apa? Sebab nak menyalahkan Anwar Ibrahim, mungkin. Sebab itu atas bidang kuasa Peguam Negara. Yang itu kita akan tengok sekejap lagi. Yang itu kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Saya nak habiskan dulu ada beberapa perkara ni. Okay, sebelum tu saya baca ni Ahli Parlimen PN keluar Dewan protes dakwaan Anwar. Wakil PN keluar beramai-ramai meninggalkan Dewan Sidang Raya petang ini setelah Perdana Menteri mengecam Razi Jidin kerana ketawa ketika penjelasan mengenai kes Zahid Hamidi. Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun ketika itu memberikan penerangan mengenai isu Ahmad Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan salah guna kuasa. Kata Anwar, isu mengenai apa yang dibicarakan ini di antara dia dengan Peguam Negara sebelum ini, Idrus Harun, dibangkitkan oleh Hamzah Zainuddin. Menurut Anwar, apabila Jawatan Peguam Negara memutuskan menghenti prosedur mahkamah membabitkan Ahmad Zahid, dia bertanya kepada Idrus. Kata Anwar, Idrus selaku Peguam Negara ketika itu mengakui memberikan arahan berkenaan. Idrus, bukan Idrus Harun. Idrus Harun. Saya bukan berbincang mengenai keputusannya iaitu menghentikan prosedur. Saya cuma tanya alasan, minta penjelasan, can you defend it? Adakah kamu boleh mempertahankan keputusan itu? Kata Anwar. Ketika itu Razi Jidin ketawa apabila mendengar kata-kata Anwar. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Semasa pentadbiran PN, you buat perkara itu. Maksudnya dia ada campur tangan. Itu dakwaan Anwar Ibrahim. Dia iaitu Razi Jidin ada campur tangan, sebab itu dia gelak.
Kenyataan itu dibantah oleh Razin yang bingkas berdiri dan mendesak Anwar menarik balik. Razin juga bekas Menteri Kanan semasa kerajaan PN mendakwa kenyataan dibuat Anwar itu berniat jahat kerana menuduh dia melakukan salah laku. Okey. Baik, Razin pula bertegas bahawa Anwar menarik balik kenyataannya walaupun speaker meminta Razin duduk. Apabila keadaan masih tidak dikawal, Johari mengarahkan Razin keluar. Ketua Pemegang Hamzah Saifuddin pula menunjukkan solidariti dan sama-sama meninggalkan Dewan. Setelah ahli parlimen memegang keluar dan keadaan kembali dikawal, Anwar menyambung penjelasannya dengan merujuk kepada kepada keadaan pentadbiran di bawah PN. Apa yang saya katakan itu benar. Putrajaya Razi tahu apa yang berlaku. Dia adalah sebahagian daripada pentadbiran lama dan AG lama iaitu Idrus. Sebab itu dia tidak tahan mendengar penjelasan saya. Ini kerana mereka sudah biasa dengan sistem itu dan mereka fikir saya juga melakukan perkara yang sama. Sementara itu, semasa sidang media di lobi, Hamzah menjelaskan semua ahli PN bersepakat meninggalkan Dewan sebagai tanda protes. Inilah satu tidak adil pada Putrajaya. Tambun membuat tuduhan yang dahsyat kepada Putrajaya. Baik. Saya nak jawab benda ini, tuan-tuan. Mereka beria-ia nak keluar daripada parlimen kerana dia macam ni. Mula-mula, Anwar jelaskan. Dia masa pengguguran kes tersebut, saya dengar live itu, saya dengar usaha ulangan dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya kepada Idrus Harun. Idrus Harun yang AG yang dilantik sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Sebab sebelum dia pencen, sebelum dia habis kontrak dia, dari pencen lah, dia menggugurkan kes Zaid Hamidi. Dia tanya, can you defend it? Dia kata, can you defend it? Pertama soalan Datuk Seri Anwar, can you delay it? Tak boleh delay ke? Dia kata tak boleh, saya kena lakukan sekarang sebelum dia letak jawatan. Can you defend it? Dia kata boleh. Now, masa dia cakap macam tu, Putrajaya gelakkan dia. Putrajaya gelak. Kah. Dia kata, tak adalah macam tu. Okey, kemudian Anwar kata, iyalah sebab engkau buat macam tu. Kemudian Razia kata, tarik balik. Ini adalah satu tuduhan jahat. Nah, soalan kita, kalau yang itu dikatakan sebagai tuduhan jahat terhadap Razia Jidin, kenapa tidak pula kita katakan itu satu tuduhan jahat terhadap Perdana Menteri? Kenapa tidak dikatakan gelak itu, tuduhan itu yang mengatakan seolah-olah Perdana Menteri yang campur tangan satu tuduhan jahat. Tapi bila balik kepada pembangkang, dikatakan itu satu tuduhan jahat. Dan mereka protes keluar. Itu soalan kita. Anwar kata, saya tahu sebab ini sistem yang kamu buat. Saya tak buat, kamu yang buat. That's why kamu gelak. Sebab kamu tahu, kamu buat. Kamu yang lakukan perkara tersebut. Dia kata ini satu tuduhan jahat. Sebab Anwar berani kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim berani kata, kerana itu adalah kaedah pentadbiran PN selama mereka memerintah. Itu kaedah dia. Mereka boleh ugut, mereka boleh tarik, mereka boleh kata kalau kamu tak ikut kami, kalau kamu tak ikut lompat, kami akan dakwa. Kalau kamu lompat, kami akan tarik balik. Tuan-tuan ingat kes Xavier. Apa jadi kes Xavier? Yang budak dia dan dia dikatakan rasuah itu sewaktu zaman PN dia lompat. Apa jadi kat kes itu? Apa jadi kes orang kata Musa Aman 46 kes? Apa jadi pada kes itu? Bagaimana dengan beratus kes daripada UMNO yang digugurkan? Termasuk ada beberapa kes di dalam kaum kerabat Najib yang digugurkan pada zaman Perikatan Nasional. Yang itu bagaimana? Persoalan kita juga, kalau sekiranya Idrus Harun berani menggugurkan kes Zahid Hamidi, mungkin ini saya tak menuduh AG tapi dia kena jawablah. Dia sebaik sebelum saja dia nak turun, dia gugurkan. Sebelum saja dia bersara, dia turunkan. Adakah itu kaedah untuk sabotaj kerajaan sekarang ini? Saya nak bagi tahu bagaimana AG boleh meluluskan satu pertuduhan yang defektif terhadap Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Bos yang melantik dia dulu. Tuan-tuan, nak buat charges ni, nak buat pertuduhan ni, benda paling asas dalam nak belajar undang-undang. Siapa belajar undang-undang? Membentuk pertuduhan, forming the charge. Bahawasanya kamu pada sekian tarikh, sekian masa telah melakukan kesalahan sekian, di tempat sekian, di bawah akta sekian yang akan membawa kepada hukuman sekian. Benda ini adalah benda paling asas dalam, kalau kita belajar undang-undang, nak jadi lawyer, nak jadi AG, nak jadi apa, benda paling asas. Tapi bagaimana dalam kes high profile Muhyiddin Yassin, keempat pertuduhan itu boleh defektif? Siapa AG pada waktu itu kalau bukan Idrus Harun? So kalau kamu nak menuduh bahawa ada sabotaj, adakah PN sekarang menuduh bahawa Idrus Harun itu telah sabotaj kerajaan Perikatan Nasional? Itu soalan kita.
Sebab PM kata, saya tak tahu, saya tak campur tangan. Azalina sendiri sebut di dalam parlimen, dia kata, budi bicara peguam negara. Jadi seolah-olah PN sekarang ini mengatakan, menuduh dua perkara. Satu, dia menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Adakah mereka menuduh itu kerana mereka ada pengalaman dalam campur tangan? Itu soalan kita. Itu yang ditujukan oleh Datuk Seri Anwar kepada Razi Jidin. Adakah kamu ada kerana kamu tahu, kamu yang buat benda itu dahulu. Kamu yang buat benda itu dahulu. Yang kedua, kalau kita tengok bagaimana benda yang paling asas dalam kes high profile boleh jatuh kes itu kerana form charges. Tak masuk bicara tu tuan-tuan. Muhyiddin Yassin boleh jatuh kes. Yang itu kenapa tak ada orang yang cakap apa? So, boleh tak kita kata PN telah bersetuju? PN telah bersetuju konspirasi ini sebenarnya dilakukan oleh bekas peguam negara Idrus Harun. Forming the charge is easy, tuan-tuan. It's very easy. Siapa yang belajar undang-undang, yang masuk dalam AG Chambers, AGC, menjadi DPP, benda tu paling asas. Saya bukan nak menuduh, tapi impliedly seolah-olah itu tuduhan PN, bukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi kepada AG Idrus Harun. The same person dalam tahun yang sama menggugurkan kes Muhyiddin Yassin kerana bukan dia gugurkan, peguam hakim yang gugurkan, betul. Tetapi kenapa hakim gugurkan? Kerana charges yang dia buat tu salah. Dia umpama kita nak masuk rumah, kita dibagi kunci, tak boleh masuk kerana kunci tu salah. Sebelum masuk rumah kena kunci dulu. Kunci salah, macam mana nak masuk? Tak masuk bicara lagi, tuan-tuan. Pertuduhan pun dah salah. Bukannya Muhyiddin Yassin itu tidak bersalah, dia beza. Muhyiddin Yassin bukan tidak bersalah, tetapi pertuduhan itu tidak lengkap untuk nak, bukan tidak lengkap, tidak, ialah pertuduhan itu tidak betul untuk nak masuk dalam pertuduhan pun. Dan bukan setakat dia dilepaskan, tetapi dia dibebaskan. Agak pelik lah biasanya kalau dalam, bukan tak pernah berlaku, charges defektif ni ada. Tetapi biasanya kalau charge itu defektif, biasanya hakim akan bagi DNAA, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tapi tidak dibebas. Itu biasa. Tapi tiba-tiba dalam kes Muhyiddin Yassin, dilepas dan dibebas. Yang tu tak ada orang buat demo, tak ada orang protes, tak ada orang persoalkan, tak ada demonstrasi, tak ada perbahasan di parlimen. Kenapa yang tu tak ada perbahasan di parlimen, tiba-tiba mengenai Zahid ada perbahasan di parlimen? Kenapa? Dan Perdana Menteri sendiri kata, Azalina sendiri kata, saya nak jawab macam mana? AG tidak menjawab kepada saya. He is not answerable to me. AGC, pejabat peguam negara, AG Chambers, tidak answerable kepada Menteri Kabinet. Sebagaimana Mufti Negeri, Sultan, tidak answerable kepada Menteri Agama di dalam negeri. So, bila kuliah ditarik balik, kuliah seorang ustaz ditarik balik, itu bukan kerja Menteri Agama, itu kerja Majlis Islam. Majlis Islam Negeri tidak bertanggungjawab atau tidak answerable kepada Exco Negeri. Sama juga, AGC tidak answerable kepada peguam, Menteri Agama, Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang, dia menguruskan hal undang-undang. Tetapi, bukannya AGC itu di bawah Menteri Undang-Undang. So, Azalina kata, saya nak jawab macam mana? Saya nak jawab macam mana? AGC bukan bawah saya. Dia nak buat apa, itu hak dia. Itu adalah hak dia nak jawab macam mana. Tetapi, apa yang berlaku, tuan-tuan? PN ni bukan dia nak dengar benda tu. PN bukan nak dengar perkara tersebut. Dia tahu, dia tak ada hujah. Dia tahu bahawa dia tidak ada hujah. Dia tidak ada hujah tentang perkara tersebut. Saya bagi contoh, Syed Saddiq. Ini pembangkang punya cerita lah. Syed Saddiq bangkitkan. Dia kata, Fadlina tegur ahli parlimen merengek-rengek dalam Dewan. Fadlina Siddiq hari ini menemplak ahli parlimen tertentu, MUA, yang dianggap gemar merengek-rengek membuat dakwaan sembrono di dalam Dewan Rakyat. Tanpa memetik sebarang nama, Menteri Pendidikan itu menegaskan kerajaan tidak menghentikan sebarang projek berkaitan kepentingan rakyat. Okey? Tidak menghentikan sepanjang projek berkenaan dengan kepentingan rakyat. Baik.
Saya bagi reference kepada apa yang disampaikan. Ini 5 hari yang lalu. Syed Saddiq dakwa projek bina Dewan Sekolah disekat setelah isytihar pembangkang. Syed Saddiq mendakwa ada ura-ura pembinaan 4 Dewan Sekolah di kawasannya akan dihentikan setelah beliau menjadi wakil rakyat pembangkang. Di Muar, kita telah luluskan pembinaan 4 Dewan baru milik Syed Saddiq. Bukan milik Syed Saddiq tetapi cikgu, Persatuan PIBJ dan sekolah daripada generasi ke generasi. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pembangkang walaupun perkara ini dah diluluskan berbulan-bulan yang lepas, ada ura-ura mereka ingin menyekat dan menghentikan pembinaan pembinaan Dewan baru ini. Syed Saddiq mengatakan demikian. Baik. Sebagai seorang pendebat, Syed Saddiq gagal untuk nak mengemukakan bukti. Syed Saddiq kata dia sebagai seorang pendebat. Tetapi di mana buktinya? Di mana hujahnya? Hujah dia, tuan-tuan, saya dengar. Hearsay, cakap dengar. Dalam undang-undang dipanggil hearsay atau cakap dengar. Cakap dengar ni, aku dengar orang ni kata. Aku dengar orang itu kata. Aku dengar orang ni kata. Cakap dengar. Kemukakanlah bukti. So akhirnya Fadlina kata, orang yang merengek-rengek di dalam Dewan. Dia persoalkan banyak perkara. Antaranya benda ini. Dia kata, kenapa cakap dengar? Kenapa tak tanya menteri? Kenapa tuduh? Dia beza, tuan-tuan, menuduh dengan bertanya. Kalau Syed Saddiq kemukakan soalan, adakah benar Dewan di sekian-sekian telah dihentikan? Tanya dalam sama ada soalan bertulis ataupun soalan secara lisan, boleh bertanya. Bukannya menuduh. Dalam pertuduhan itu, saya dengar bahawa setelah saya declare diri saya menjadi pembangkang, maka Dewan di tempat saya telah pun dihentikan. Dia kata demikian. Dia dengar. Sebagaimana level seorang ahli parlimen, bila dia jadi pembangkang, dia dengar, terus dia percaya. Terus dia kata, inilah dia. Siapa dia? Jangan kata Syed Saddiq. Dekat Kelantan pun Dewan tu tetap dilakukan. Ya, lambat cepat itu cerita lain. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang ikut proses, ada yang tender, ada yang itu. Biasalah. Tetapi tidak pernah dalam proses itu dibatalkan. Apa istimewanya Syed Saddiq sampai dia declare pembangkang nak kena batalkan projek kat tempat dia? Apa istimewanya dia? Tak ada keistimewaan apa-apa pun Syed Saddiq sampai nak membatalkan tempat tersebut. Sampai nak mengatakan Syed Saddiq ni kita kena batalkan projek. Dia, tuan-tuan, macam inilah. Bagi saya, level Syed Saddiq ni adalah level apa, tuan-tuan? Level attention seeker. Dia attention seeker. Dia ni dah tak relevan. Dia ni sudah tak relevan sebenarnya. Syed Saddiq di dalam kerajaan ni dia tak relevan. Saya kata, muda ni tak lama. Saya kata muda tak lama. Last life saya kata, muda tak lama. Dia lepas next PRU muda habis lah. Kalau dia tak ada dana yang cukup, next PRU muda kira dah habis. Selesai. Wassalamu dah muda. Boleh tutup kilang lah muda ni. Muda dikatakan dah boleh tutup kilang dah. Next PRU, kalau tak ada muda, tak ada bawa pembaharuan, tak ada benda yang baru dia nak bawa, muda dah boleh say goodbye kepada PRU ni. Now, muda ni bukan, there is nothing special about muda. Adalah kawan saya kata kan, dia kata, saya tengok muda, sebelum ni dia kata, bang, saya tengok muda ni macam saya tertarik lah bang dengan muda ni. Sebab dia membawa agenda orang anak muda. Kan? Betul tak? Mak kepada Aminah. Dia kata dia bawa agenda orang muda. Tapi, lepas tu saya dengar, lepas tu dia macam Syed Saddiq ni makin hari makin merepek. Tak, saya nak bagi tahu, saya daripada dulu saya tak pernah impress pun dengan Syed Saddiq. Saya tak pernah impress sebab kami ni dibesarkan dalam parti keadilan, di mana angkatan muda keadilan kami, level-level saya ni, kira dulu kami bermula angkatan muda lah. Sekarang angkatan tua dah lah kan. Tapi kami bermula angkatan muda, level kami jauh lebih tinggi daripada level Syed Saddiq. Cara kami berfikir, cara kami berbahas, cara kami memahami noble cause, level kami sangat jauh berbanding dengan Syed Saddiq. Dan kami bermula dalam keadaan kami tak ada apa. Bukannya ditaja oleh atuk ataupun oleh geng-geng atuk dan kroni-kroni atuk. Tak ada. Kami bermula dengan kosong. Kami print bendera sendiri, cat bendera sendiri. Kita bertanding, kita lah yang gantung bendera, tuan-tuan. Itu level kami mula-mula dulu.
So kami bermula daripada bawah, bukan terus melompat ke atas kan. Bukan terus melompat ke atas. So bila level dia melompat ke atas, tiba-tiba menang pendebat terbaik, masuk bertanding, menang pula jadi menteri menteri belia dan sukan, dia sudah rasa dia besar, dia sudah rasa dia hebat, dia sudah rasa dia atas lah dia punya pemikiran. Tapi bila saya tengok corak pemikiran dia, there is nothing special about Syed Saddiq. Take away his money, tarik duit dia, tarik orang yang support belakang dia, there is nothing yang Syed Saddiq ada. Literally there is nothing tuan-tuan yang Syed Saddiq ada. Tuan-tuan dengarlah budak-budak dia. A good leader akan menghasilkan great leaders. Kita tak nampak leader-leader yang lain yang hebat di dalam muda. In fact selepas ni saya boleh jamin muda ni akan habis, hancur. Muda ni akan berkubur. That's what I can say selepas ini. Now, balik kepada cerita ahli tentang Zahid tadi, tentang kes Zahid tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menjawab dua perkara. Pertama, kes Zahid. Dia kata nak minta penjelasan. AG keluar 11 dan saya dah baca dalam live saya 2 kali. Penjelasan tersebut. Dah jawab. Nak minta penjelasan apa lagi? Yang kedua, Perdana Menteri kata, kita bercakap soal pembebasan ataupun pengasingan kuasa di antara kehakiman dan juga legislature. Penggubal undang-undang, parlimen. Inilah pengagihan kuasa. Kenapa AG buat sedemikian? Tanya AG. AG yang kena jelaskan, dah dijelaskan pun. Adakah wajar atau tidak wajar? Itu kuasa AG. Kalau Anwar tiba-tiba campur tangan, maka apa bezanya dengan Anwar campur tangan sebelum ini? So sebenarnya kalau sekiranya, katakanlah zaman PN, katalah PN memerintah sekarang, katakanlah, na'udzubillah lah, tapi PN memerintah. So adakah PN akan mengarahkan AG untuk dakwa balik Zahid? So kalau, pembangkang PN sekarang ini mengarahkan AG untuk dakwa balik Zahid, maka itu juga dianggap sebagai salah guna kuasa. Kerana campur tangan. Boleh tak Anwar campur tangan minta supaya didakwa balik Muhyiddin Yassin? Kenapa Anwar tak buat? Kalau kita fikir logik. Sebab itu saya kata orang macam Syed Saddiq ni orang paling tak berprinsip tuan-tuan. Saya sekarang ini menentang rasuah. Kenapa 9 bulan baru dia lawan rasuah? Kenapa masa kita nak bentuk kerajaan dulu, dia antara orang yang ke depan nak sign dokumen menyertai kerajaan PHBN ni? Kenapa muda pada waktu itu? Kalau berprinsip sangat, kita tak setuju dengan kenyataan ini. Kita takkan terima kenyataan ini. Kita tak nak untuk bersama dengan PHBN. Kita akan jadi pembangkang 9 bulan yang lalu. Tapi kenapa sekarang? Sebab tak dilayan oleh Anwar Ibrahim. Macam tu. Dan perkara kedua Datuk Seri Anwar sebut di dalam parlimen ialah berkenaan dengan minyak. Datuk Seri Anwar sebut tadi, dia kata, kalau korang perasan, dia kata, before 2018, harga minyak Saudi adalah 50 sen. Pada 2018, harga minyak Saudi pada masa itu adalah RM2.10 kalau tak silap. Dan pada masa itu, minyak kita pada harga RM1.90. I think lebih kurang macam tu. Saya tak ingat exactly. Sekarang, 2023, harga minyak Saudi RM2.80. Harga minyak kita RM2.05. Kita nak bercerita tentang harga minyak turun kan? Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak menunaikan janji dia, kawal harga minyak, harga minyak kita sekarang ini lebih kurang RM3 ke RM3.10. RON 95. So, siapa yang mempersoalkan soal harga minyak tu, korang nak ditarik balik subsidi ke? Turunkanlah sikit harga minyak is. Nak turun apa? Harga dah turun. Harga dah turun. Tak berubah pun harga. Subsidi itu, bila harga minyak naik, subsidi itu ditambah. Faham tak? Harga minyak dunia naik. Sekarang ini minyak Saudi RM2.80. Sebelum ini RM2.20 ke RM2.10 macam tu. Tapi minyak kita kekal RM2.05. So, bila harga minyak naik, apa yang bertambah tuan-tuan? Subsidi untuk mengekalkan harga RM2 tu. Kalau kerajaan ini nak ambil fikir untung, tak fikir untuk menyelaraskan harga dan memastikan bahawa harga minyak itu kekal turun, dia tarik balik subsidi. Subsidi itu boleh buat projek. Subsidi di dalam negara kita 90 bilion tuan-tuan. Termasuk subsidi minyak 3 bilion. 3 bilion tu banyak mana Is? 3,000 juta.
1 juta tu ada 3,000 kali. Tuan-tuan ambil pen malam ni, tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan tulis 1 juta, tuan-tuan tulis 3,000 kali. Itulah banyak 3 bilion. Saya ulang Tuan-tuan ambil pen wala on ambil pen, tulis 1 juta 1000 atau tak payah 1 JUTA, 1 juta atau 1 J lah. 1 J, tulis 3,000 kali. Itulah nilai 3 bilion. Untuk mengekalkan harga minyak kita. Supaya tak ada kenaikan harga. Kita buat tuan-tuan. Untuk apa? Rakyat. Siapa yang perkenalkan apa orang kata subsidi minyak ni? Kerajaan Pakatan Harapan. Pada tahun bila? 2018. Tunai tak janji? Janjilah tunai. Kita kena turun berapa? RM1.50. RM1.20. Apa kata bagi free je lah kalau korang memerintah berani? Ada beran? Bagi free. Tuan-tuan, kalau kerajaan nak turunkan boleh. Kalau setakat nak populis. Macam saya sadik orang yang nak populis. Nak turunkan boleh, tak ada masalah. Letak subsidi lah. Letak subsidi. Tambah lagi 2 bilion is 3 bilion, 5 bilion. Tuan-tuan tahu 1 bilion subsidi pembangunan untuk Kedah saja 1 bilion. Untuk Kedah 1 bilion. 1 bilion akhirnya siapa yang akan deprive kerja orang negeri Kedah. Kita je kena ingat, duit tu bukan turun daripada langit. Kalau kita nak tambah subsidi, sekarang ini 90 bilion standing. Kita bayar hutang 50 bilion. Hutang saja 50 bilion. Subsidi 90 bilion. 140 bilion itu hanya sekadar hutang dan subsidi. Tak cerita pembangunan, tak cerita sekolah daif, tak cerita lagi berkenaan dengan apa orang kata jalan raya baik pulih, pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu bila ditanya, Rafizi tanya soalan 1.5 trilion. Bagaimana kalau PAS pemerintah nak selesaikan masalah ini? Orang paling pandai dalam PAS tak boleh nak jawab. So Rafizi jawab, kaedahnya adalah dengan menurunkan defisit. Turunkan defisit. Ada orang persoalkan, apa kena mengenai turun defisit pula? Kenapa perlu diturunkan defisit ni? Kita kena faham, penurunan defisit itu akan naikkan rating kita di dalam international credit. Bila rating international credit kita baik, bermakna interest kita akan dikurangkan. Tuan-tuan pergi international credit rating, dulu kita pernah zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, rating kita pada masa itu A atau AAB. So interest kita kalau kita buat pinjaman rendah. Tuan-tuan nak dapat bila kita defisit, kita kena berhutang. Maksudnya belanja itu lebih daripada pendapatan. Nak tampung belanja macam ni kena berhutang lah. So bila kita berhutang, hutang itu makin tinggi. Dan kita mula hutang kita melonjak naik tahun 2009. 2009 hutang kita mula melonjak naik berbanding dengan GDP. Dan berbanding dengan GDP. Itu sebab itu kita kena faham tuan-tuan. Benda ini berlaku atas dasar apa? Dia sebenarnya akhirnya tata kelola, kaedah, kreativiti dan juga kelangsungan kebolehan pemerintah itu memerintah. Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, kabinet sekarang ini. Saya tak boleh bercakap on behalf of other people, saya bercakap tentang keadilan. Menteri-menteri dia berdedikasi bila setiap sen itu dikeluar dan dibelanjakan, dia pastikan setiap sen itu pergi kepada rakyat. Bukannya dia memikirkan, aku dah jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ni, kalau aku buat projek ni berapa persen aku dapat? Tak dapat, duit projek itu dapat kepada rakyat ataupun benefit kepada rakyat itu tak penting. Yang penting aku dapat berapa persen. Kalau aku buat projek pengangkutan yang menggunakan hidrogen ni, 5 bilion ini, kroni aku dapat berapa Dapat rakyat dapat berasa ke tidak, itu tak penting. Yang penting kroni kita dapat dulu. Ini yang berlaku sebelum ini. This is what happened before this. And disebabkan oleh perkara ini, kita berhutang terlalu banyak. Bila berhutang terlalu banyak, kita belanja itu lebih daripada pendapatan kita, akhirnya lebih tu nak dapat kat mana? Saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan nak belanja. Okey, tahun depan punya bajet. Okeylah, kita pun dengan family kita dah kira gaji bapa 3,000. Tolak makan minum semua. Okey, akhirnya kita ada baki lebih kurang 500. 500 kali 10 bulan, 5,000. 5,000, 6,000 ringgit 12 bulan. Kita ada baki 6,000 ringgit. Okey, tapi tahun depan kita nak pergi holiday. 6,000 mana cukup? Berapa pergi holiday? At least 6,000, kita nak pergi holiday 20,000. So defisit.
Kita punya pendapatan, tolak semua, baki itu lebih. Kita nak belanjakan 20,000 tetapi kita ada 6,000 saja. So kita ada defisit berapa? 14,000. So mana nak dapat duit? Apa kita buat pinjaman. So tahun depan pinjam 14,000. Tahun satu lagi pergi lagi holiday, pinjam lagi. Tahun satu lagi pinjam lagi. Dah 10 tahun hutang ni jadi pula 500,000 contoh. Dah tak mampu nak bayar. Itu akan jadi macam negara seperti Greece, di mana hampir bankrupt, tak mampu nak bayar hutang. Kerana tata kelola hutang kita sekarang ni 1.5 trilion. Kalau tidak dikawal, lebih kurang dalam 1 ke 2 tahun, unjuran ekonomis boleh mencecah sehingga 2 ke 2.5 trilion. Macam mana nak gambarkan 1 trilion ni tuan-tuan? Kalau 1 bilion itu 1,000 juta, 1 trilion itu adalah 1 juta-juta. Ataupun 1,000 bilion. Umpama sekarang ni, kalau 1 juta tu RM1, 1 bilion tu RM1,000. 1 bilion tu RM1,000. RM1,000 tu ada 1,000 lagi. 1 juta ringgit. 1 juta. Orang yang ada 1 juta, orang yang ada 1,000, orang yang ada RM1. Tu beza dia 1 juta. Supaya kita nampak. Itu bukan satu jumlah yang sikit, tuan-tuan. Dan siapa yang nak kena tanggung? Orang nak cakap reformati. Orang tu tahu ke nak selesaikan masalah? Masalah 1.5 trilion ni, dia orang pandai ke? Tuan-tuan pernah bahas tak? Pernah dengar tak bagaimana pembangkang nak selesaikan masalah 1.5 trilion tu? Saya berani jamin saya boleh bawa naik kerengga-kerengga, seluang dan walaon ni, tak ada seorang pun berani nak jawab soalan yang kita nak kemukakan. How are you going to solve 1.5 trillion hutang negara? They will not be able to answer that question. Serius saya kata. Kan? Serius saya kata. Dia orang takkan boleh nak jawab soalan itu. Baik. So akhirnya tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Our government is trying their best. And to the best of their ability. Of course, kerengga-kerengga ni akan menggigit-gigit kita. Langau-langau ni, seluang-seluang ni akan merosakkan kita. Tapi ketahuilah hari ini jawapan PMX sangat padu. #VPN Koyak. Boleh tak tuan-tuan? Kita floodkan. #VPN Koyak hari ini tuan-tuan. VPN Koyak. Hashtag. Satu word VPN Koyak. Boleh tak tuan-tuan? #VPN Koyak. Thank you. 13,000 yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan siapa yang nak menuduh Anwar liwat, jerit dan sebagainya, menjawablah korang dekat akhirat nanti. Itulah contoh orang yang campur tangan dalam memastikan seseorang itu bersalah. Inilah contoh. Dan mereka menggunakan contoh itu, iaitu penyalahguna kuasa untuk menghukum seseorang. VPN Koyak inilah yang guna contoh itu. Inilah mereka-mereka yang wajar kita koyakkan, tuan-tuan. #VPN Koyak. Tolong, come on. #VPN Koyak, come on. Yes, #VPN Koyak. #Walaon Rabak. #VPN Koyak. #Walaon Rabak. Hari ni, tuan-tuan. Terkencing-kencing mereka. Barulah kau menjawab dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak berani dia, tuan-tuan. Tak berani. Tak berani. Okay? Terbaiklah tuan-tuan. Terbaik. Minum dulu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih yang ada dekat Twitter. #Koyak ni. Thank you everyone. Terima kasih. 13,234 orang yang mendengar kita, termasuk yang ada dekat Twitter. Saya pun tak tahu berapa ramai ni. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.